Okey. Yang ini kelas yang ketiga ya, Sangkai Me desu ne. Kelas yang ketiga. Saya rasa ramai yang dah join 3 kali kan? Okey. So minasan boleh off mic. Kalau saya tanya soalan baru buka mic ya, sebab nanti takut dia mengganggu. Okey, baiklah minasan. Last week saya ada bagi minasan perkataan Jepun yang minasan kalau boleh hafal ya untuk keluarga, nanti kita akan belajarlah. So last week kita belajar, ingat tak, nani nani wa nani nani des, nani nani wa nani nani dewa arimasen. Ingat tak? Hai, ingat. Yes. Ingat ya. Okey, jam minasan kita review balik last week ya. Minasan, kore wa maka des. Kore wa maka dewa arimasen. Kore wa pen des. Kore wa maka des. Kore wa pen des. Kore wa pen dewa arimasen. Kore mo maka dewa arimasen. Boleh ya? Okey, kita teruskan ni tajuk hari kita ni. Okey, 6 April 2022 kehadiran untuk link kehadiran saya akan beri pada akhir kelas nanti ya. Ada 2 link kehadiran. Yang pertama link kehadiran wajib untuk rekod saya dan satu lagi link kehadiran SPL KPM untuk rekod lah bagi staf bawah KPM ya, untuk dapat jam berkursus. Boleh ya? Okey, baiklah sebelum kita lupa kita mulakan dengan bacaan umum kitab. Al-Fatihah bagi yang muslim ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya, kena. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah. Sebelum saya mulakan kelas grammar, kelas pertuturan, biasanya saya akan cerita sikitlah budaya Jepun ya. Okey, minasan, hari ini saya nak cerita tajuk musim di Jepun. Last week, Senshu ya. Last week saya cerita pasal apa? Ingat lagi? Ofuro, onsen dan kebersihan di Jepun. Pengurusan sampah. Betul tak? Betul tak minasan? Betul ya? Hai. Ofuro, onsen. Okey. Okey, untuk hari ini kita belajar tajuk musim di Jepun. Ataupun kalau musim di Jepun ada 4 musim ya. Ada 4 musim. Kalau bahasa Jepunnya shiki. Sebut shiki. Shiki. Maksudnya 4 musim. Shiki ya. Jepun seperti kalau kita tengok geografi ya, negara-negara yang dekat atas khatulistiwa, garisan khatulistiwa belah atas, yang belah atas lah, atas sikit pada Thailand, atas lagi, semua daripada Eropah sampai ke Jepun, semua mengalami 4 musim. Seperti juga yang di bawah, di bawah kita, di bawah Singapura tu, Australia, semua garisan tu pun ada 4 musim. Tapi musim yang belah atas dengan bawah ni dia berbeza sikit ya. Dia berbeza sebab peralihan kita punya planet bumi tak sama ya. Dia punya pergerakan, maknanya kadar mereka mendapat cahaya matahari lah bumi tu. Okey, untuk belah atas di Jepun ya, di Jepun ada 4 musim. Ada shiki, ada 4 musim. Okey, yang pertama musim kat Jepun ni ada musim haru. Haru kalau bahasa Melayu dia musim bunga lah. Musim bunga spring ya. Okey, musim bunga dekat Jepun bermula Mac. Sekarang hari ni berapa bulan hari ni? 6 hari bulan kan? Sekarang bunga sakura dekat Jepun tengah mangkai. Sebut mangkai ya. Mangkai. Okey. Mangkai. Mangkai tu maksudnya mekar penuh. Mekar penuh tu mangkai. M-A-N-K-A-I. Tapi kalau ada huruf G kat tengah-tengah, bunyi Jepun, dia macam ada huruf G. Kalau ada huruf N, sorry. Kalau ada huruf N di tengah-tengah perkataan Jepun, kita bunyikan seolah-olah ada huruf G. So, mankai akan jadi macam mangkai. Mangkai. Macam bahasa, bahasa logat Terengganu lah. Ikan, ikang. Sebab tu kalau limau Jepun, mikan, M-I-K-A-N, seolah-olah ada huruf G di ujung. Mikan, mikang. Macam tu ya. So, mangkai. Okey, yang pertama ialah musim bunga bermula pada bulan Mac hingga Mei. Apa menariknya musim bunga ni? Kalau minasang nak pergi ke Jepun, saya cadangkan pergi musim bunga. Sebab suhu dia tak terlalu sejuk dan tidak panas. Dia sejuk tapi taklah sejuk macam winter. Suhu dia paling sejuk 15 sehingga 25. Lepas tu masa tu musim bunga, sakura dan bunga-bunga tulip, bunga shibazakura, bunga nanohana yang warna kuning kan kat rumput semua. Cantik. Paling cantik adalah sakura. Tapi ingat ya, sakura tak ada sepanjang musim bunga. Dia hanya ada masa haru no atama, masa kepala musim
bunga saja, di awal saja. Sakura mula kembang akhir bulan 2. Akhir bulan 2 dan dia bertahan sehingga lebih kurang 10 hari. Lepas tu sebab masa bunga sakura tu mekar kembang, pokok tak ada daun ya, dia tak ada daun. Dia cuma ada bunga saja. Cuma ada bunga saja. Lepas tu bila habis musim musim bunga, dia bila musim bunga pula. Bila habis bunga dah gugur, barulah daun tu keluar. Sakura lebih kurang 10 hari. Dan kalau ikut peta Jepun yang saya tunjukkan pada kelas yang pertama dulu, peta Jepun tu ya bermula pada Okinawa bawah. Okey, belah bawah akan keluar sakura dulu. Dia akan naik perlahan sampai ke Hokkaido. Atas sekali Hokkaido kan, bunga sakura dia mula mekar daripada bawah bawah dia naik atas. Kenapa? Jawab soalan. Kenapa bunga sakura mekar daripada bawah? Daripada bawah. Macam kita kat Malaysia bermula pada Johor lah. Kenapa? Tell me. Boleh somebody jawab? Kerana iklimnya berbeza sikit dari selatan ke utara. Yes, very good. Very good, Syamugen Sang. Yes, sebab suhu di Jepun bawah sampai ke atas tidak sama. Dia tak sama ya. Kalau tengok ya. Jadi sakura ni dia mula kembang bagi negeri-negeri yang dah suhu dia macam atatakai sikit, agak-agak suam-suam sikit. Jadi bermula pada bawah, naik ke Kyoto, Hiroshima, Kyoto, Tokyo, akhirnya Hokkaido paling lambat. Ya. Hokkaido mungkin bulan 5 nanti. Baru ada sakura. Sama juga macam musim salji. Kalau musim salji, dia terbalik. Utara dulu dapat, barulah turun bawah sampai ke Hiroshima, sampai ke bawah. Tapi Okinawa tak dapat. Sebab Okinawa dia paling selatan, dia agak kurang sejuk. Dia tak dapat salji ya. Kat situlah. Boleh nampak ya? Okey, musim haru ni saya galakkan pergi. Kalau nak pergi Jepun, saya cadangkan. Sekarang Malaysia pun dah buka border kan, dah boleh melancong. Nak pergi Jepun, pergilah awal bulan 4. Memang akan puas hati. Sejuk dapat dan silap hari bulan dapat salji. Ada setengah tempat ya, bulan 4 masih lagi turun salji. Terutamanya kat kawasan Nagano ya. Maknanya dapat package salji, dapat package tengok bunga cantik, dapat suhu sejuk. Pemandangan masa musim bunga memang cantik. Kalau ambil gambar memang cantik. Okey, kemudian diikuti musim panas ya, musim panas Natsu. Sebut Natsu ya, Natsu musim panas pada bulan Jun sehingga Ogos, 3 bulan. March, April, Mei. Setiap musim ni 3 bulan ya. Dan perubahan antara musim biasanya akan datang waktu hujan lah, Okey, musim panas tak ada apa. Musim panas saya tak galakkan pergi Jepun lah sebab panas dia lagi panas pada Malaysia. Suhu dia boleh mencecah sampai 40, 42, panas, memang panas. Macam mana panas dia ni, pengalaman saya lah. Panas dia macam kita berada kat tepi pantai. Kat tepi pantai, hujan turun, lepas tu panas balik. Dia panas yang macam ni ya, panas berbahang macam itulah. Nak tengok orang Jepun tu macam pakai baju seksi-seksi sikit, pakai t-shirt apa, musim panas lah. Sebab memang panas ya. Musim haru. Okey. Kemudian musim panas tak ada apa, biasa macam kat Malaysia, cuma masa tu kehijauan lah, daun-daun penuh apa semua kan. Dan setiap musim di Jepun dia ada festival dia ada festival tersendiri. Kalau pasal dekat YouTube ya, yang orang angkat apa benda tu yang dia bunyi-bunyi tu kan, memang ada festival sendiri. Kalau musim panas kelebihan ni kalau pergi Jepun, dia ada pesta Hanabi. Hana tu bunga. B tu daripada P, api. Hanabi. Dia ada pesta bunga api. Hanabi ya. Okey, kemudian diikuti bila musim panas dah mula dan nak berakhir, akan datang suhu sejuk Datang suhu sejuk perlahan-lahan, maka masuklah musim Aki. Musim autumn, musim luruh, di mana daun-daun hijau akan bertukar warna menjadi kemerah-merahan, kekuning-kuningan, bertukar emas. Kalau nak suasana romantik, pergi Jepun musim luruh. Dia agak romantik masa tu ya. Orang Jepun tengok. Kalau musim haru tadi ialah minasan, kalau boleh masuk kelas saya ada satu buku nota khas. Ada satu buku nota khas untuk minasan catat, sebab kadang-kadang apa yang saya cakap ni tak keluar daripada slide. Daripada pengalaman saya, minasan boleh ambil lah perkataannya. Okey, kalau musim haru tadi, ukuran dia adalah mangkai, kemekaran bunga sakura mangkai. Kalau musim aki pula, luruh pula, dia diukur dengan kecantikan daun dia. Kalau daun dia makin merah, makin kuning, itu kita panggil koyo. Masa koyo tu paling cantik. Koyo tu paling cantik, daun dia keemasan, warna merah-merah,
pakai baju tebal-tebal ambil gambar, ya. Nanti saya tunjuk gambar saya kalau saya sempat cari, ya. Memang cantik. Okey, kemudian akhir sekali selepas dah November tu dah makin sejuk, maka masuklah musim Fuyu. Fuyu ni ialah musim winter lah, musim sejuk, musim salji. Tapi ingat ya, salji tak turun serentak, dia turun ikut dia punya kawasan, bermula pada Hokkaido. Hokkaido seawal bulan 11 dah turun salji. Bulan 11 dah turun salji, ya. Kalau dekat Tokyo biasanya salji turun pada awal bulan 2. Awal bulan 2. Kalau kat Tokyo salji tak tebal, paling tebal pun setinggi paras betis. Paras betis, ya. Tapi kalau dekat belah Hokkaido, belah tengah-tengah yang kat leher kat Jepun tu, ketinggian salji tu boleh mencapai sampai 2-3 bas tinggi dia. Ada gambar saya, nanti saya tunjuklah kalau saya sempat tengok ni, ya. Sampai 2-3 ketinggian dia tinggi, ya. Okey, kemudian apa ni, ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak pergi main ski, main skateboard, kalau pergi Tokyo boleh pergi ke Nagano. Perjalanan naik bas lebih kurang 2 jam, ya, ambil package, boleh main. Saya pun dulu selalu main lah kalau musim, setiap tahun kalau musim salji, kalau saya berkesempatan saya akan main ski, ya, dekat Nagano. Tu pasal musim. Ada 4 musim, ingat. Haru, Natsu, Aki, Fuyu. Haru, Natsu, Aki, Fuyu. Setiap bulan, setiap musim dia ada perubahan, dia ada 3 bulan untuk musim tu. So kalau minasan nak pergi Jepun, ikutlah pada minasan nak pergi mana. Kalau minasan tak nak banyak kos, pergilah musim panas. Tak perlu baju sejuk, tak perlu lip balm dan sebagainya. Kalau minasan pergi musim salji atau musim apa, atau musim bunga, kos banyaklah nak beli baju sejuk, beli muffler, beli tu, beli ni, beli lotion, beli apa kan. Kalau tak pakai lotion nanti kulit kering. Kalau minasan nak rasa kurang sikit, orang kata kita punya kos, pergi musim panas. Sebenarnya apa musim pun Jepun tetap cantik. Sungguh cakap. Saya pernah pergi musim panas, saya pernah pergi musim luruh. Memang Jepun tetap cantik. InsyaAllah. Okay, ada soalan tak? Saya buka soalan. Ada soalan tak? Minasan. Jangan senyap, jangan sahala. Saya kurang gemar kalau kelas sahala. Tanya soalan pasal musim. Silakan. Saya buka soalan. Moshi. Sensei, saya nak tanya boleh? Boleh. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Ya, teruskan. Natsu no toki desu yo ne. Hai. Saya pernah tengok yang masa musim panas, kiranya diorang pernah makan zaru soba. Zaru soba? Sensei pernah dengar ataupun pernah makan ke? Tak pernah makan. Sebab saya ni soba pernah, soba pernah makan, tapi dia kita tengoklah kat kedai tu macam mana kandungan dia, sebab tak semua makanan Jepun kita boleh makan kan. Soba saya pernah makan, soba, ramen, tengoklah kedai mana. Saya pernah makan, memang sedap. Tapi dia ke musimnya, tadi yang tanya siapa tadi? Saya lupa nama dia. Dia ke musim, kalau macam musim sejuk, biasanya dia akan makan makanan yang hangat-hangat lah. Kalau musim panas, biasanya dihidangkan dalam keadaan sejuk lah soba tu. Ya, mie soba tu dia macam mie laksa, dia tebal sikit. Dia macam mie laksa. Okey, sekejap saya tunjukkan saya punya contoh ni sekejap ya. Minasan, ada soalan lagi? Minasan. Okey, ni contoh Nampak tak? Ni contoh musim sejuk. Tu isteri saya masa kat Jepun. Tu contoh musim sejuk Musim sejuk, ni universiti saya. Universiti saya belajar. Tengok. Ni kat Nagano cantik tebal. Masa tu suhu -7, negatif 7 Celsius kat sini. Nampak kan? Tu saya lah tu. Okey, tebal salji dia. Nampak tinggi kan? Ni dekat Nagano. Ni dekat Nagano tinggi. Okey, nampak. Tu saya main ski lah tu. Okey. Tu kalau musim salji lah. Kalau musim sekejap saya tengok ada tak musim aki kejap Sekejap Sekejap. Lambat pula. Tengok ni rumah makcik ni tenggelam. Itu salji lah. Salji yang agak teruk lah. Saljinya agak teruk. Okey, sekejap. Itu sajalah kot, tak ada apa.
Okey, boleh ya? Boleh semua jelas ya? Boleh ya? Okey. Kalau macam tu kita stop tajuk budaya ni, kita pergi kepada terus pembelajaran bahasa Jepun. Saya kena ajar budaya juga ya sebab Jepun ni datang dengan package budaya, kalau saya tak ajarkan rugi. Okey. Ramai tanya sensei kenapa tak kenakan bayaran kelas ni percuma. Kelas ni percuma ya, saya tak kenakan bayaran. Kalau minasan nak bayar, minasan pergi kelas dekat luar. Memang kebanyakan orang belajar bahasa Jepun dia akan mulakan dengan tulisan Jepun, kena hafal ke apa tak. Saya tak nak minasan stres. Jadi kan sebagai ilmu tambahan, saya nak minasan lebih kepada bercakap. Lebih kepada bercakap ya. Saya buat free sebab ini salah satu sumbangan saya pada negara lah. Dulu saya belajar dekat Jepun ya, saya bawa first degree and then saya bawa master semua tajaan. Kerajaan habis dekat 700,000. Jadi masa inilah saya orang kata berterima kasih dekat rakyat Malaysia, dengan kerajaan Malaysia. Saya buat kelas macam ni seumpamanya secara percuma insya-Allah ya. Okey. Okey, kita terus pergi ke tajuk grammar ya, minasan sekejap. Okey. Hari ini kita belajar kosoa. Sebut semua kosoa. Boleh? Kosoa. Kosoa. Kenapa kosoa? Soso. Kore, sore, Sore, are. bukan sore ya, sore. Kore, Sore, are. sore, are. Tengok tangan saya, tengok tangan saya. Kore ini, kore, sore, are. So. Okey, yang baru masuk, kepada mereka yang baru masuk kelas saya first time ni mungkin mereka dah ketinggalan. Kelas pertama kedua saya dah ajar ya. Kalau dengar saya kata so maksudnya betul. Macam bahasa Melayu, ini pen kau ke? Betul. So. Jangan lebih 5 kali ya. So des. Dia sebenarnya nani so des. Hai so des. Kalau bahasa pasar dia hai so ya. Okey, kore, sore, are. Maknanya ini, itu. Dan kore, sore, are tambahkan wa untuk jadi subjek. Kore wa, sore wa, are wa. Kita tengok ya. Next. Ni. Tengok. Kore wa pendes. Kore wa pendes. Ini pen. Tengok saya. Sekarang ni gambar orang tu dekat situ kan, maknanya dia bercakap. Dia bercakap kat situ. Sekejap ya. Saya kena admit orang masuk. Okey. Kore wa pendes. Maknanya dia bercakap dekat situ. Korewa pendes, ini pen. Nampak tak gambar lelaki tu? Dia bercakap. Maknanya benda tu ada kat dia. Minasan, kalau benda ada dekat minasan bahasa Melayu, takkan Mina cakap, itu pen. Tak kan? Dia cakap apa? Ini pen. Betul tak? Betul tak minasan? Hai, sama. Bahasa Jepun pun sama. Kalau kita bercakap benda tu berada dekat kita, orang tengok kita ya, kita bercakap benda tu kat kita cakap ini. Kita tak sebut itu. Ini pen. Tengok, korewa pendes. Okey, bawah gambar buku. Ada kata korewa pen dewa arimasen. Ini bukan pen. Kepada yang baru masuk ya, dewa arimasen tu adalah ayat negatif, menafikan. Tengok tadi mula-mula dia kata korewa, tengok saya ya. Korewa pendes. Korewa sorry. Korewa pendes. Lepas tu ada buku. Korewa pen dewa arimasen. Korewa hondes. Maksudnya ini bukan pen, ini buku. Boleh ya? Dapat semua ya? Ni last week tu saya ulang balik. Okey, korewa pendes. Korewa pen dewa arimasen. Ini bukan pen. Terus bagi jawapan yang betul, korewa hondes. Boleh ya? Boleh minasan jelas? Hai. Jangan susah hati, nanti nak buka puasa. Alamak, tak faham lah sampai malam. Stres, jangan stres. Relax sudah ya. Yang wa tu apa, doktor? Wa, panggil saya sensei je, sensei. Okay, sensei. Wa tu, minggu lepas saya terangkan kan, nani wa, maknanya apa-apa, nani des. Wa tu dia sebenarnya adalah partikel. Dia joshi, partikel nak menunjukkan perkataan pertama tu menjadi subjek. Maknanya kita nak sebut benda tu ini, kore ini si subjek. Kalau tak sebut wa pun boleh, kore pen, tapi ayat tak lengkap. Saya ajar ayat yang lengkap, ayat yang formal, korewa pendes. Tak ada des pun boleh, tapi dia jadi ayat pasar lah. Jadi kore pen. Macam ni ya. Kore pen, ini pen. Tapi ayat tu tak jadi ayat polite, dia jadi ayat plain yang sangat rendah lah. Jadi kita belajar sekarang ayat polite. So korewa pendes. Korewa pen dewa arimasen. Korewa hondes. Contoh saya. Watashi wa saredes. Saya ialah saleh.
Kalau nak menafikan yang saya ni bukan Husin. Watashi wa Husin dewa arimasen. Watashi wa sare desu. Boleh semua? Boleh? Hai. Boleh? Hai. Hai, sensei. saya tak terlalu Hai, laju. sensei. Okey, arigatou gozaimasu. Dah dekat. Hari ni tak ramai masuk. Mungkin petang tu orang tak ramai. Okey, kita teruskan. Saya terpaksa buat petang sebab ada yang cadang hari Sabtu tak boleh. Sabtu takut ada hal. Malam pula tarawih tak boleh. Okay, next. Tadi korek, sekarang sore. Sebut. Sore. Sore. Dengar cakap saya. Siapa yang aktif bercakap, dia akan cepat pandai bahasa Jepun. Cepat berlumba-lumba bercakap. Okey. Tadi korek, sekarang sore. Bukan sare ya. Sare nama saya. Sore. Sore. Siapa nama dia Soleh, akan jadi sore. Okey, sore pula, kita bercakap itu. Itu biasanya berada pada orang yang kita bercakap. Contoh, sebelah saya ada kawan nama Hasan. Hasan tengah pegang pen. So saya nak rujuk pen Hasan tu, saya sebut sore. Tengok tu. Lelaki tu cakap sore wa pendes. Pen tu ada dekat Hasan. Sore wa pendes. Faham tak? Okay, kemudian dia dah cakap yang itu bukan pen, itu adalah buku. So sore wa pen dewa arimasen. Sore wa hon desu. Boleh semua? Boleh semua? Boleh. Okey, saya nak test orang. Cuba Anis Safia Sang. Ada Anis Safia Sang, boleh dengar? Boleh. Saya tanya ini apa jawabnya, saya cakap kore wa. Saya dekat saya sebab saya cakap kore. Awak kat sana ya. Kore wa nan desu ka? Jawab. Sore wa pen desu. Okay, very good. Okay, next. Karunisa Sang, boleh? Jangan takut, salah tak apa. Saya suka kalau salah. Karunisa, boleh? Karunisa Sang, boleh? Moshi, Karunisa. Hai. Sang. Okay, cuba jawab. Kore wa nan desu ka? Yang saya pegang ni. Kore wa nan desu ka? Sore wa hon desu. Oh, very good. Okay, ni saya tengah pegang ni. Siapa lagi? Matshim ada Matshim Sang. Boleh Matshim Sang? Matshim Sang. Boleh? Buka mic. Matshim Sang. Oh, dia tak dengar kot. Siapa lagi? Siapa nak test? Hello, siapa nak test? Ada? Angkat tangan. Okey, Nurul apa tadi? Nifa. Okey, saya tanya ya soalan. Okey, sekarang saya tengah buat apa? Okey. Kore wa nan desu ka? Apa yang saya tengok ni? Guna telefon je. Kore wa nan desu ka? Siapa nak jawab? Kore wa nan desu ka? Sore wa phone desu. Phone desu. Kalau bahasa Jepun, denwa. Sebut semua? Denwa. Kalau telefon telefon bimbit, ketai denwa. Ya. Kalau yang ini denwa. Ketai denwa. Okey, baiklah. Boleh ya. Sore pun dah boleh. Semua laju ya. Alhamdulillah semua laju hari ini. Okey, next ialah are. Sebut are. Ya, hai. Kalau kata ketai saja boleh kan? Boleh juga ketai. Ketai tak boleh juga. Kena set ketai denwa. Denwa. Kalau ketai tu macam tergantung bimbit. Ketai denwa desu. Hai. Okey, minasan sekarang ni tajuk yang ketiga. Tadi kore, sore, sekarang are. Semua are. Are ni maksudnya orang yang berbicara tu semua kat sini merujuk objek yang jauh. Objek tu di depan sana, jauh pada kita berdua. Jauh pada kita yang berbicara. Contoh, kita semua berkumpul kat sini nampak lapangan terbang ataupun kita nampak bangunan. Arewa nan desu ka? Itu apa? Arewa biru desu. Biru tu building, bangunan. Arewa nan desu ka? Arewa sare sensei desu yo. Itu sensei lah. Are. Tengok yang pertama. Dua orang tu bercakap. Arewa kuruma desu. Itu ialah kereta. Kuruma ya. Tengok kuruma semua dah lapar dah. Teringat kurma kat rumah ya. Ingat. Sebut kuruma. Kuruma. So. Ada satu perkataan. Kuruma. Ingat buah kurma, ingat kereta. Kuruma desu. Arewa kuruma desu. Tengok kat bawah dia kata arewa
kuruma dewa arimasen. Itu bukan kereta. Arewa jitensha desu. Arewa jitensha desu. Kalau nak tanya soalan, tambah ka kat ujung, naikkan suara. Contoh, tengok yang atas. Arewa kuruma desu ka? Adakah itu kereta? Kalau ya, jawab macam mana? Minasan saya dah ajar last week. Kalau ya, betul. Jadi jawab. Hai. Hai. Hai, apa lagi? Hai, so desu. Hai. Hai, so desu. Kuruma desu. Kalau menafikan, saya dah ajar last week. Kalau menafikan, arewa kuruma desu ka? Menafikan? Iye lagi. Chigaimasu. Ya. Chigaimasu. Iye chigaimasu. Boleh ya? Okay, saya tanya soalan minasan. Minasan, kore wa, tengok saya. Minasan, kore wa hon desu ka? Kore wa hon desu ka? Hai, so desu. Hai, so desu. Minasan, kore wa pen desu ka? Kore wa pen desu ka? Chigaimasu. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Terus betul kan? Iye chigaimasu, betul kan? Sore wa? Sore wa maka desu. Maka desu, very good. Kenapa minasan guna sore? Sebab benda tu ada kat saya, bukan dekat minasan. Faham ya? Faham ya? Boleh ya? Hai. Minasan dah makin maju, alhamdulillah. Okey ya? Okey. Jelas ya? Okey, ada soalan nak tanya saya soalan? Saya buka soalan. Kore, sore, are. Nanti next level saya akan ajar satu lagi iaitu kono, sono, ano. Kono, sono, ano. Andi buat dia dulu. Nanti lama-lama bahasa Jepun minasan akan naik level. Okey, last kali nanti baru saya temukan minasan dengan orang-orang Jepun native speaker, 18 orang kawan-kawan saya, masing-masing bercakap Jepun dengan mereka. Sekarang belum boleh lagi sebab minasan belum dapat banyak vocab dan sebagainya. Boleh. Okey, ada soalan? Kore, sore, are? Kita semua dah lapar. Sabar ya, berapa jam lagi. Okey, ada soalan? Ada soalan? Minasan semua arimasu ka? Semoga areba ni. Ada orang tanya, kalau arere, arara, arere, itu semua adalah perkataan bunyi Jepun macam terkejut ke apa ke. Contoh kalau orang cakap apa pun are, itu semua perkataan-perkataan tu nanti kita belajar. Itu perkataan-perkataan biasa Jepun. Arere itu macam ala, arama. Tu lain. Yang ini saya ajar ni nak menunjukkan tunjuk ya, kore, sore, are. Yang arere apa semua tu yang kawan tanya tadi dekat dalam chat itu tak masuk. Naruhodo. Naruhodo, macam tu. Ikut saya semua, naruhodo. Ikut semua? Naruhodo. Dia boleh. Cari. Naruhodo. Sebut? Naruhodo. Macam tu. Maksudnya, macam tu. Contoh ya, minasan pergi rumah orang buka puasa, tak tahu cara nak makan benda tu. Ni cara dia nak makan macam ni, kena letak macam ni. Naruhodo. Sebut semua. Naruhodo. So. Sebab ikut yang saya buat tadi. So. Ya. Itu bahasa pasar lah. Naruhodo. Satu lagi, minasan penat berlari ya, penat berlari, dah stop berlari, dapat duduk, sedapnya, kimochi, leganya. Buka puasa ya, haus ni, tekak satu hari tak makan, sekali dapat minum air sirap bandung apa semua. Kimochi ni, leganya pun boleh juga guna ayat kimochi. Boleh ya? Boleh semua? Okey. Okey, seterusnya kita pergi ni, watashi no kazoku. Ya, watashi no kazoku. Saya punya keluarga. Tadi ada yang tanya soalan, sensei, atsu itu sejuk atau panas? Atsu itu panas. Atsu panas. Okey, panas. Sorry, batuk. Panas atau sejuk itu semua kata subjektif. Saya akan ajar kemudian. InsyaAllah saya ajar minggu depan. Saya kena ajar sebab 1 jam setengah tu saya kena santai-santai. Saya tahu dalam ni minasan ada yang Nihongo, bahasa Jepun baru nak belajar, ada yang dah level tengah, ada yang dah pandai. Cikgu Jepun pun ada dalam ni, pensyarah pun mungkin ada, saya tak tahu. Dan ni level. Tapi yang ini terus saya kata saya cara purata mula pada level bawah. Saya banyak guna bahasa Melayu lagi sebab baru first level. Nanti kalau dah lama sikit saya akan banyakkan cakap Jepun InsyaAllah. Niat saya nak bagi minasan mahir cakap Jepun dulu. Tulisan tu nanti ya.
Okey, watashi tu saya. Saya. Kazoku family. No tu tak ada maksud, dia adalah gabungan antara kata nama dengan kata nama. Tapi kalau kita fikirkan mungkin maksudnya bermaksud punya. Watashi no kazoku, saya punya keluarga. Tengok sini. Tengok sini minasang. Watashi no maka, saya punya maka. Watashi no pen, saya punya pen. Watashi no sensei, saya punya cikgu. Kalau dalam bahasa Melayu, saya punya cikgu, cikgu saya. Saya punya pen, pen saya. Saya punya maka, maka saya. So watashi no kazoku, saya punya keluarga, keluarga saya. Okey, semua ikut kazoku. Kazoku. Okey. Ni semua ni kita punya own ya, kita punya own family. Our own family. Okay, for example, we start from Cici. Cici. Cici ni maksudnya my father, ayah saya. Ayah saya. My father, ayah saya. Cici. Watashi no Cici. Tak payah watashi no Cici. Tak payah lagi watashi no Cici. Cici tu dah membawa maksud ayah saya. Dah membawa maksud ayah saya. Cici. Cici. Cici wa Cici. Okey, semua Cici. Cici. Bukan cicin ya, bukan cicit. Cici. 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 So, ateru. Okay, next. Haha. Haha. Macam ketawa. Haha. Dia 2 kali je, jangan hahaha. Tak ada. Haha. Tapi kalau buat ayat kan kalau buat ayat kan nani wa kan. Cici wa, haha wa, macam tu. Haha wa. So. Okey, kalau kakak saya Aneh. Ni macam bahasa Tamil kan. Bahasa Tamil apa kakak Aneh saya pun tak pasti. Okey, kemudian abang saya Ani. Diri saya Watashi. Kalau perempuan kadang-kadang dia guna perkataan Atashi. Kalau lelaki kadang-kadang ada yang guna Boku. Kadang-kadang ada yang guna ore. Ore tu kasar sikit lah macam aku. Tak sesuai ya. Untuk tu saya ajar sekarang yang standard dulu Watashi. Kemudian adik perempuan saya Imoto. Sebut? Imoto. Okay, minasang kalau huruf O bertemu dengan U kat tengah-tengah maksudnya bunyi panjang. Imoto. Dia satu harakat setengah aja. Dia bukan Imoto, bukan. Dia macam bunyi lembu dia tu. Macam bunyi lembu. Imoto. Dia bunyi lembu dia tu. Imoto. Ada sikit je. 1/5 harakat je. Tak sampai 2 harakat. Imoto. Imoto. Jangan panjang sangat nanti bunyi lembu. Imoto. Tak tahu. Okey, satu lagi. Kalau adik lelaki saya Ototo. Semua? Ototo. Orang Jepun pun lari yang tengok dengar cakap macam tu Ototo. Okey, gurau ya, jangan hati-hati, puasa-puasa, ceria-ceria ya semua. Okey, saya pergi next. Okey, sebelum tu sebelum saya terangkan pasal keluarga nak buat ayat ni, kita fahamkan dulu ya, kejap. Okey, hari ni kurang ya. Hari pertama saya mengajar hari tu dekat 600 orang kalau ikut rekod. Kali kedua hari tu 100 lebih. Hari ni kurang mungkin puasa tu. Tak sampai 100 ya. Okey, satu lagi minasang. InsyaAllah saya akan kekal gunakan link yang sama setiap minggu. So minasang tak payah lagi tunggu. Kecuali ada perubahan, saya bagi tahu. Segala perubahan dengan promosi, dengan iklan ke apa, saya akan letak dekat grup Telegram. Semua dah ada Semua dah masuk Boleh Ya. Minasang boleh guna peluang dekat Telegram tu untuk interaksi dengan saya. Kalau saya free saya balas. Nak rakam suara ke apa ke boleh, tak ada masalah. Practice, you have to practice. Kalau segan pergi personal dengan saya. Boleh ya? Okey. Nandesh takut mata ni. Okey. Minasang, untuk makluman semua, sebenarnya saya pun dah tinggalkan bahasa Jepun dekat 7 tahun. Tak tahu minasang percaya tak percaya. Dekat 7 tahun saya dah tinggalkan bahasa Jepun. Saya pun tak berapa. Saya pun ada juga yang lupa, tapi InsyaAllah kalau kita selalu saya antaranya ialah saya selalu message dengan kawan-kawan. Saya sekarang ni dah ada kenalan 18 orang Jepun tu, selalulah bermesej-mesej dengan mereka supaya tak hilang bahasa Jepun ya. Okey, kotoba tu maksudnya perkataan vocab ya. Okey, belajar dulu. Okey, minasang, hari tu saya dah ajar nombor kan, ingat lagi tak? Hai. Ingat ya? Nombor 1 saya bagi tips kepada yang baru masuk ya. Tadi Chandran Sensei ke apa nama dia? Kepada yang baru masuk, saya nak bagi tips untuk hafal nombor. Nombor 1, kita baca tunjuk benda.
Nombor 1 tu macam kita geli tengok no. I. So ichi. 2 tu macam kita tunjuk benda. Ni. Lepas tu sang, yong, tolak. Go, pergi. Go. Lepas tu lepas dah go tu ingat rokok. Tak adalah saya rokok kan. Roku. Kemudian panggil orang nama Nana. Lepas panggil Nana kita bersin. Hachi. 8. Hachi. Lepas kita bersin kita beratur. Q. Kemudian last kali Ju. Panggil orang nama Ju. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, Q, Ju. Kalau nak kata 11, mula pada 10. 10 adalah Ju. Maksudnya 10 lah kan. Nak sebut 11, 10 dulu. So, Ju, ichi. 12, Ju, ni, Ju, sang, Ju, yong. Kalau 20, sebut 2 dulu. Ni, kosongnya, Ju. So, ni, Ju. Kalau 23, sebut 2 dulu. Ni, 10, Ju, sang. Ni, Ju, sang. Boleh ya semua ya? Okey. Sekarang kita pergi dekat macam mana nak kira penjodoh bilangan bagi orang. Kalau satu orang sebut hitori. Sebut? Hitori. Yang ini dia satu orang dia terus hitori, ingat ya? Hitori. Macam hari tu sebut nombor, kalau umur 20 dia tak sebut nijusai, dia sebut hatachi. Dia sebut apa? Hatachi. Kalau umur 20, selamat datang Julie Sensei, Juri-san dari Selangor ya. Okey. Kalau 20 disebut hatachi kalau umur ya. Tengok ni. Nombor 1, kalau satu orang, ni nak penjodoh bilangannya, satu orang disebut hitori. Boleh semua? Hitori. Kalau 2 orang, futari. Okey, 3 orang dan seterusnya, semua hanya sebut nombor dan plus nin. San nin, yon nin, go nin, roku nin, nana nin, hachi nin, kyu nin, ju nin, juichi nin. Okey, kalau 15 orang, tell me, 15 orang, macam mana disebut? Jugonin. Kalau 50 orang? Gojunin. Very good. Hariza Sensei. Cikgu saya ni. Tabik Spring. Ya, cikgu banyak pengorbanan cikgu kat saya. Okey, kalau nak sebut 100 orang, 100 hyaku. So? Hyakujin. Dia tak ada jin, nin. Dia tak sebut jin ya, nin. Ingat ya, hanya 1 dan 2 orang saja special. Ingat, hitori, futari. Dia tak sebut ichinin, ninin tak ada. 1 dan 2 orang saja special. Hitori, futari. Kenapa kena hafal nama orang ni? Sebab nanti kita nak bina ayat keluarga. Keluarga saya ada 5 orang adik-beradik. Saya anak nombor 3. Macam mana nanti? Okey. Kemudian follow me. Kazoku, keluarga. Tadi cici, haha, ani. Okey, sama ya. Okey, sebut kyodai. Kalau betul tekanan Jepun dia kyodai. Bunyikan huruf I tu. Kyodai. Adalah sebut orang Jepun watashi no kyodai. Sikit je. Cuma maksud saya nak dengarkan bunyi I kat ujung tu. Kyodai. Boleh ya? Kyodai. Okay. Yang sebelah kanan ni, ni nampak tak ni? Yang sebelah kanan semua tu otosang, okasang tu panggilan. Contoh, kalau kita panggil bapa kita, tak adalah panggil cici. Ayah kat mana? Cici doko. Kalau panggil ayah kita, otosang, okasang, onisang, onesang. Yang sebelah kanan tu adalah panggilan untuk keluarga kita dan panggilan untuk orang lain. Contoh ya, Syamhudi-sang nak cakap ayah kepada Nurul Syarniza-sang. So, Nurul Syarniza-sang no oto-sang. Bukan Nurul Syarniza-sang no cici. Dia akan jadi Nurul Syarniza-sang punya ayah kita. Ayah awak dengan ayah kita sama. Tak ada. Kalau kita nak mention ayah orang lain, guna oto-sang bukan cici ya. Cici our own. Boleh ya? Jelas tak? Hai. Saya kena tunjuk baru bisa nampak ya. Sekejap contoh. Tengok sini. Ikut saya ya. Watashi wa nani. Nani itu maksudnya garisan, tempat kosong ya. Watashi wa nani nin kazoku desu. Okey, sekarang minasan tengok, merujuk kepada gambar ni. Yang nota ni saya tak bagi lagi kan dekat dalam Telegram, tak ada kan?
Minasan tak ada kan? Ya, sensei. Yang ini, nota yang ni saya tak letak dalam Telegram lagi kan? Betul tak Minasan? Tak ada. Sebab saya baru buat 1 minit sebelum mula kelas jadi baru terfikir. Okey, sekarang Minasan, cuba Minasan rujuk kepada gambar ni. Kita tengok ya. Dia kata watashi wa nani nin kazoku desu. Tengok mana saya punya arrow ni ya. Watashi wa, kalau saya kata nani maksudnya apa-apa. Watashi wa nani nin kazoku. Nin tu maksudnya orang, bilangan. Maksudnya saya, kalau nak fahamkan bahasa Jepun untuk ayatnya, tengok belakang. Saya keluarga berapa orang? Berapa orang keluarga? Berapa orang keluarga dia kira daripada ayah. 1, tengok sini. Ichi, Hitori, Futari, Sanin, Yonin, Gonin, Rokunin, Nananin. So berapa orang? Nananin. 7 orang. So, watashi wa nananin kazoku desu. Minasan cuba buat ayat Minasan punya sendiri. Berapa ahli keluarga Minasan? Kira yang hidup. Berapa orang sekarang? Kira. Watashi wa. Okey, cuba Rafida-san. Hai dozo. Rafida Suriman-san. Watashi wa 3人家族です。No. Watashi wa. Lagi? Tak dengar, terputus. Watashi wa 3人。3人家族ですね。 3 orang. 3 orang. Nanti saya ajar kejap lagi macam nak explain. Nanti saya ajar macam nak explain. Okay. Next, ayat yang sama lebih kurang, cuma dia terbalik sikit. Yang kedua ikut ya. Watashi no kazoku wa, saya punya keluarga berapa orang? Ayat atas tadi saya berapa orang keluarga, yang bawah saya punya keluarga berapa orang. Lebih kurang sama maksud. Ya. Watashi no kazoku wa, saya punya keluarga tadi ada 3 orang. Okey. Cuba Sayyidatina Balkisan. Cuba watashi no kazoku wa. Watashi no. Yang bawah yang nombor 2 ni. Watashi no kazoku wa 7人desu. Very good. Okey, cuba siapa lagi kita cuba? Anis Safia-san, cuba nombor 2 tu watashi no. Minasan, nak sebut no tu dia macam ada huruf K. No sikit je. Watashi no. Dia bukan no macam tu. No, sebut. No. Dia lembut je. No. Watashi no kazoku wa, sikit je. Watashi no kazoku wa. Tekan sikit no tu. Okey, teruskan. Siapa tadi? Anis apa? Siapa tadi? Anis Safia-san, hai dozo. Watashi no kazoku wa. Berapa orang? 5 人desu. Very good. Boleh semua ya? Okey, lepas tu nak explain. Ayah, mak, tengok tangan saya. Ayah, mak, abang. Dia ada sebut. Contoh, ayah, cici, to. To tu macam dan. Cici, to. Tengok kat gambar tu. Cici, to. Haha, to. Ani, to. Imoto, to. Oto, to. Watashi desu. Selalunya watashi tu last lah. Watashi desu. Tapi tak salah kalau kat tengah. Mana nak explain. Kalau contoh, watashi wa nananin kazoku desu. Maksudnya ada 7 orang. Eto tu macam Jepun ya. Eto, cici to, haha to, ani to, watashi to, imoto to, oto to desu. Boleh semua? Boleh tak? Boleh. Okay, kalau nak cakap ada 2 orang kakak, macam mana cakap? Ani ada 2 orang. So, Futari ane. Sebut nombor dulu. Futari ane. To. Futari. Kalau 3 orang abang, Sanin ani to. Tak payah no. Terus Sanin, penjodoh bilangan, Sanin ani. Tak payah Sanin no ani, tak payah. Sanin ani to. Boleh? Okey, sekarang cuba Minasan buat ayat untuk keluarga berapa orang, saya nak test. Kita kena test. Boleh ya? Minasan, cuba. Siapa nak cuba? Saya nak Minasan sebut ayat yang atas sekali, watashi wa berapa nin kazoku, terus ke nombor 3. Watashi wa, contoh, watashi wa 5 nin kazoku desu. Cici to, haha to, futari ani to, watashi desu. Boleh? Okay, siapa nak cuba?
Kena berani minasang. Salah tak apa. Saya suka orang yang salah. Daripada salah itulah kita berjaya. Saya pun tak adalah terus pandai. Saya pun dulu mula macam-macam daripada bawah. InsyaAllah. Dan kita belajar kesilapan. Silakan. Saya suka lah orang tes. Hai, dozo. Yarita ito. Siapa nak cuba? Yarita ito. Dozo. Siapa? Saya nak cuba. Hai, dozo. Akina-san. Hai, dozo. Hai, どうも。私は5人家族です。5人家族で。Okey, teruskan. 父と母と妹と弟です。もう一度、父と母と妹と弟です。very good. はい。私tak sebut tadi? Sebut watashi juga.忘れちゃった。Watashi desu. Daijoubu desu. Good. You punya pronunciation Hasong pun okey, cantik dah macam Nihonjin dah. Okey, ada lagi nak cuba? Saya nak cuba. Siapa nak cuba lagi? Okey, rasain. Noriana Chang, hai dozo. Riana Chang, hai dozo. Hai, sensei. Okay. Try. Watashi wa 4人家族です。はい。父と母と弟と私です。はい。wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Okay, next Nurul Sharniza-san. Hai, dozo. Hai, sensei. Hai. 私は3人家族です。はい。父と母と私はです。私です。私です。父と母と私です。Okay, saya tanya soalan ya. Saya tanya soalan. Boleh? Okay. Nurul Sharniza-san. Oto-san no namae wa nan desu ka? Saya dah ajar masa kelas pertama kan, nama itu nama. Oto-san, ayah kamu. Oto-san no namae wa nan desu ka? Nurul Sharniza-san. Sensei, saya baru masuk hari ini. Oh, baru masuk hari ini. Alamak. Aramak. Siapa yang saya tanya soalan? Okay, Anis Safia-san boleh? Anis Safia-san boleh? Saya pun baru join hari ini. Orang baru join hari ini. Okey. Kalau saya tanya soalan Oto-san, kan tadi kita berbalik pada ni. Saya tunjukkan balik kalau bila saya tengok, ni. Nampak tak? Kalau Oto-san tu saya mention nama ayah orang, Oka-san. Okey, contoh tak apa. Kalau baru join Anis Safia-san, cuba saya tanya tengok Oka-san ni. Oka-san ibu. Anis Safia-san no, maksudnya Anis Safia punya, Anis Safia-san no Oka-san no nama wa nan desu ka? Cuba jawab. Siapa nama ibu Anis Safia-san? So, haha no nama wa. Haha no nama wa. Sebut nama dia. Salma. Des. So sekali lagi. Anis Safia-san no Oka-san no nama wa nan desu ka? Haha no nama wa. Salma des. Very good. Okay, minasang, untuk kita punya diri sendiri dan untuk family kita, jangan guna sang. Guna nama sahaja. Orang lain kita guna sang. Contoh, kita nak mention nama Anis tadi, Anis-san. Boleh ya? Okay, sekali lagi, Anis Safia-san, moichido. Oto-san no namae wa nan desu ka? Oto-san no namae wa. Tadi Oka-san ni, Oto-san no namae wa nan desu ka? Chichi ho namae wa. Chichi no namae wa. Aziz desu. Wah, minasan sebut tepuk tangan. Baru join kelas ni dah dapat. Bagus. Okey, saya bagi soalan cepumas sekali lagi. Sikit lagi. Okey. Oka-san wa nansai desu ka? Berapa umur ibu? Oka-san wa nansai desu ka? Anis Safia-san. Haha no. Tak payah terus. Haha wa. Berapa umur? Go. Roku-san desu. Roku-ju-san sai desu. Roku-ju-san sai. Umur tu sai desu. So. Boleh ya? Okey, Nur Fazilawati Awang-san. Boleh ke? Saya nak tanya soalan. Nur Fazilawati Awang-san. Boleh ke? Tak ada mic. Ada mic? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan lagi soalan. Siapa lagi nak cuba kenalkan ni? Kenalkan family ni untuk ayat ni. Ada?
Boleh? Okey ni, siapa nak kenalkan tadi? Okey, Joanna binti Kadir Sang, hai dozo. Okay, watashi wa rokunin kazoku desu. Haha to futari ani to imoto to ototo to watashi desu. なるほど。だからお父さんの名前は何ですか？Cerita nama ayah apa? Otosan no namae wa nan desu ka? Cici no namae wa Abdul Kadir desu. Abdul Kadir Sang desu ne. Tengok soalan saya berubah ya. Abdul Kadir Sang wa nansai desu ka? Berapa umurnya? Nansai desu ka? Cici wa jangan takut binasa. Alina goyang kaki tu. Sensei sebab ayah saya dah tak ada. Sumimasen. Kalau dah tak ada cakap Cici wa naku narimashita. Ikut semua? Cici wa naku narimashita. Cici wa naku narimashita. Mulakan dengan ayat sumimasen. Sumimasen sensei. Cici wa mo naku narimashita. Maaf sensei, ayah saya dah tak ada. Mo dah. Mo naku narimashita. Okey, semua orang ikut. Mo naku narimashita. Ikut semua? Mo naku narimashita. So saya yakin ada yang tak ada mak ayah macam saya. Saya tak ada mak, saya pun tak ada ayah. Futari mo naku narimashita kana shiso ne ima puasa dakat. Okey, binasa ikut ya. Mo naku narimashita. Mo naku narimashita. So. Okey, sekarang siapa lagi? Seorang lagi. Okey, sekarang kita pergi ke yang pattern nombor 2. Tengok pattern bawah tu. Yang pattern bawah ya. Okey. Cici no namae wa, tadi tahu kan? Cici no namae wa nani desu. Macam sensei nama ayah sensei Wase. So, Cici no namae wa Wase desu. Cici wa mo naku narimashita. Bapak saya dah meninggal. Kalau masih hidup umur 60, Cici wa 60 sai desu. Boleh ya? Okey, kita pergi bawah. Sekarang nak cerita pasal adik-beradik pula. Watashi wa ada 10 orang adik-beradik. Watashi wa junin kyodai desu. Ataupun nombor 2 ni, watashi no kyodai wa, saya punya adik-beradik junin desu. 10 orang. Sebenarnya ayat pertama kedua ni lebih kurang sama. Minasang suka yang mana agak-agak? Yang nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. Nombor 1. Satu lagi mudah kan? So abaikan nombor 2. Yang ketiga ni nak terangkan minasang anak nombor berapa? Dan lepas cerita adik-beradik, terangkan anak minasang anak nombor berapa? Contoh macam sensei, watashi wa junin kyodai desu. Saya adik-beradik 10 orang. Watashi wa kyubanme desu. Saya nombor 9. Okey, minasang siapa nak cuba? Terangkan berapa orang adik-beradik dan nombor berapa? Siapa nak cuba? Aimi Atira-san, dozo. Aimi Atira-san. Aimi Atira binti Muhammad Desa-san. Hai, dozo. Saya cuba, sensei. Hai, dozo. Watashi wa. Sensei, saya nak kira dulu dalam kepala. Boleh. Boleh. Watashi wa nananin kyodai desu. Hai, segi seterusnya. Nama desu ka? Watashi wa sanban ni desu. Okey, Bando, kan saya dah ajarkan kalau ada huruf N, dia macam ada huruf G. So, bangme. Sebut? Bangme desu. So. Watashi wa, sekali lagi. Watashi wa san bangme desu. Okey. So, macam mana nak explain anito, aneto? Cuba. Kalau nak cuba. Tadi berapa orang adik-beradik? Nana Berapa orang tadi adik-beradik? Go. Nana. Okey, sekarang explain. Anito, cepat. Berapa orang abang? Abang berapa orang? Futari, Ani. To, sebut to. Saya dah mula, sorry. Tak apa. Slow. Dia macam kita cakap bahasa Melayu lah. Abang, Ani. Futari Anito, macam tu. Teruskan. Okay. Futari Anito. Anito. Hai. 2 orang, saya nombor 3. Watashi wa sanban ni desu. Hai.
sama tak sebut. Sebut je. Futari ani to, watashi to. Sebut nama. Sebut bilangan. Tak payah sebut bilangan tu. Teruskan. Okay. Futari ani to, watashi to. Futari imoto. Des. Des. Very good. Macam tu. Faham tak? Boleh ya? Okay, siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba kenalkan adik-beradik? Hai, dozo. Yarita hito dare. Dozo. Yarita hito dare desu ka? San. Terus ya. Hai, Jorina-san. Hai, dozo. Watashi wa 6人兄弟です。私は3番目です。はい、very good. 3番目ですね。一番目は誰ですか? Siapa nombor satu? 一番目は誰ですか? Siapa? Ani? Ani des. Ani-san. Sensei. Betul. Ani des. Ani des. Okey, saya tanya soalan lagi. Ani no nama, Oni-san no namae wa nan desu ka? Siapa nama abang? Oni no namae wa Ani no namae wa Khairul Anwar desu. Very good. Maksudnya kamu sebut Ani, tapi sensei tanya Oni-san sebab Ani tu ialah abang kamu, abang saya. Faham tak? So saya mention Oni-san. Dia macam ni minasan, memang mula-mula minasan akan confuse, tapi lama-lama minasan akan jadi selesa. Jepun kan. Tapi orang Jepun ni dia berbeza. Pemikiran orang Jepun, kalau kita tanya nanin kazoku desu ka, berapa orang adik-beradik, dia terus kira dulu. Chichi to, haha to. Memang orang Jepun majority dia akan explain dulu. Cuba tanya, Tanaka-san. Hai. Kazoku wa nanin desu ka? Kazoku desu ka? Chichi to, haha to, watashi to, futari ani to, 5 nin desu. Orang Jepun punya style dia explain dulu baru dia terangkan. Tapi budaya kita orang Malaysia, kita bagi bilangan dulu baru explain. Betul tak? Okey, ada soalan lagi? Tanya soalan. Ada soalan lagi? Senyap dah semua, lapar ke ni? Teruskan. Siapa raisa yang tadi? Teruskan. Sensei, kalau macam abang tiri ataupun kakak tiri? Giri no ani, giri no ane. Boleh? Okay, thank you Sensei. Giri. Hai. Lagi? Siapa lagi nak tanya soalan? Boleh? Okey, masa kita tu saya letak je 1.5 jam. Tapi kalau kita habis awal lah. Kan? Sebab kita bulan puasa ni, kalau boleh nak ni. Tapi ni ilmu ya. Kita niat yang baik-baik. Tak semestinya apa orang kata ilmu akhirat tu daripada agama. Ni pun boleh menjadi ilmu akhirat. Minasang bayangkan. Minasang boleh berbahasa Jepun dengan baik. Dengan berbahasa Jepun baik tu, Minasang pergi ke Jepun, dapat elakkan makanan yang syubha. Ataupun dengan cara Minasang boleh berbahasa Jepun, Minasang boleh sebarkan dakwah. Cerita yang baik-baik, apa semua, memahami itu semua. Dalam komuniti ni kita mesti kena ada masyarakat yang apa orang kata pelbagai bidang kan, baru kita boleh maju ke depan insya-Allah. Jadi niat yang baik-baiklah. Kita belajar bahasa ni bukan suka-suka macam kita nak suka tengok artis ke, bukan. Kita untuk lebih kepada more than that lah insya-Allah perlahan ya. Tapi kita mula kepada bawah lah basic. Yang Minasang kena try cakap, kalau tak cakap memang tak boleh. Okey, sekarang boleh tak saya nak siapa-siapa test. Ni kita sesi Kaiwa. Kaiwa kena bercakap. Sekarang terangkan daripada awal sampai akhir. Terangkan keluarga berapa, cici, tok, hatok. Lepas tu terangkan nama ayah, nama ibu, kemudian terangkan adik-beradik. Contoh Watashi wa mulakan dengan aisatsu, nama kamu. Watashi wa minasan konnichiwa. Watashi wa Sara desu. Watashi wa selango karakimashita. Dozo yoroshiku. Watashi wa 12人家族です。父と母と8人兄と2人兄と私と弟です。父の名前はワシクです。父はもう亡くなりました。母はワリサです。母もう亡くなりました。私は10人兄弟です。8人兄と、
Futari ane to watashi to ototo desu. Watashi wa 9番目です。どうぞよろしく. Nampak dah dapat satu package. Dah dapat satu package keluarga. Okey, siapa nak test? Saya cabar. Cepat. Salah tak apa pada awal. Kenalkan diri. Contoh berdiri kat depan. Bayangkan binasam berdiri kat depan kelas. Nak terangkan nama, dari mana dan keluarga. Boleh tak? Can you? Saya buka ni. Binasam kat luar mahal tau. Masuk belajar pun. Silakan. Hai, dozo. Ikut sensei semua. Dozo. Silakan. Dozo. Hai, dozo. Nanti nak masuk rumah. Hai, dozo. Silakan. Hai. Yarita hito dari desu ka? Zulkifli Ismail. Oh, my friend ada dalam ni. Kawan baik saya. Cikgu Zulkifli ni? Ya ke? Cikgu Zulkifli Ismail dari Kedah ke? Halo. Tak ada mic ya? Okey. Okay, ada soalan? Omen Najib Hassan nak cakap? Siapa nak cuba? Kena test Minasang, kena test cakap. Siapa nak test? Takut. Okey, Hariza Hussein Sang. Hai dozo. Hai. Konnichiwa. Konnichiwa sensei. Hai. Watashi wa Hariza desu. Teluk Panglima Garangから来ました。Wah, sugoi. Hai. 私は、11人家族です。父と母と主人と2人娘と2人息子と3人姉と私。わあ、すごいね。はい。私は4番目です。はい。後でちょっと先生聞きたいことがあるんですけれども、先生のご主人の名前は何ですか？主人の名前はズルキフリです。ズルキフリさんは何歳ですか？主人は556です。主人は55歳です。わあ、すごいね、先生。先生、日本語上手ですね。いえ、ありません。どこで勉強しましたか、ハリザ先生？20年前、日本語を少し勉強しました。どこですか？だから今は全部忘れちゃった。でもまだまだいいんじゃないですか。すごいですね。どこで勉強しましたか、先生？日本で。日本で？はい、そうです。どこ？日本は東京？大分大学。あらまあ。先生は日本大学で勉強しましたね。いえ、日本語だけ。日本語だけですか。すごいね、先生。Nih, Haliza sensei. Minasan, saya kenalkan ya. Cikgu Haliza ni adalah ex-teacher saya. Mantan cikgu saya, guru saya. Guru akaun saya dulu masa sekolah menengah. Saya pun tak sangka cikgu saya boleh berbahasa Jepun. Hebat. Dia kata dah 20 tahun dulu dia belajar dekat dekat Universiti Oita dekat Jepun. Belajar bahasa Jepun. Very good sensei. Welcome sensei. Nanti boleh join kelas ni, bagi semangat kat semua orang. Tak apa, 20 tahun masih ingat cikgu, hebat. Subarashi. Sugoi. Cikgu masuk ni, cikgu ni balik cuma untuk lagi ni balik. Kadang-kadang saya pun lupa cikgu kita sama-sama cikgu ya. Sugoi desu. Okey cikgu, arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Okey. Hoka dan itu dari desu ka. Siapa nak cuba lagi? Jangan tercabar dengan cikgu tadi, kamu terus semua jadi takut. Tak apa, salah tak apa. Siapa nak cuba? Please. Siapa nak cuba lagi? Watashi boleh ke? Minasan, hai dozo. Kenalkan diri. Konnichiwa. こんにちは。はじめまして。私はアキナです。セレナから来ました。そして私は5人家族です。ストップ母と家族。そうです。父と母と妹と弟と私なのです。そうですか。はい。私は3人兄弟です。はい。何番目ですか？私は1番なのです。1番目ですか。
少女なのですよ。あ、なるほど。あとで、父の名前は何ですか？お父さんの名前は何ですか？父はザカリアなのです。あ、ザカリアさんは今何歳ですか？ちょっと待ってくださいわね。はいはい。待ってます。父は49です。あ、49歳ですか。お母さんの名前は何ですか？3問目ちょ待って先生。同じです。はいはい。ナムサム、お母さんの名前は？違う。2人の歳なのです。お母さんの名前は何ですか？母の名前はナニです。あ、ナニさんですね。ナニさんは今何歳ですか？Berapa umur? 父と同じなのです。sama dengan ayah. Hai, わかりました。Yes. よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Very good. Okay, lagi. Siapa lagi nak tes? Ada seorang minta izin keluar. Ifta Fiza Sang. Okay, dozo. Bagus. Cara mencari minta izin keluar cikgu. Ini antara adab belajar, adab mencari ilmu. Amin. Siapa nak keluar boleh je sebenarnya. Okay. Hai, dozo. Siapa lagi nak cuba? Cuba ni peluang ni minasan betul. Kalau kat luar minasan nak pergi kelas Jepun berbayar. Ni saya open. Saya betulkan. Saya pun tak pandai sangat pun. Siapa lagi nak cuba? Hai, dozo. Siapa nak cuba lagi? Ada nak cuba lagi? Cepat, saya perlukan penyertaan. Sumimasen. Hai, Hermi-san. Hai, dozo. Hermi-san. Hai. Hai, yoroshiku. Hajimemashite. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi namae wa Hirumi desu. Hai. Watashi wa 36人です。36歳？6歳です。はい。まだ若いですね。muda。はい、どうぞ。私の家族ははい。6人です。あ、6人ですね。explain 父と母と、はい。妹、弟、はい。2人です。弟です。2人弟ですね。はい。どうぞ。父の名前は？父の名前はサイフリンです。サイフリンさんですね。はい。お母さんの名前は？お母さんと名前はノラハンです。ノラハンさんですね。お母さんは何歳ですか？お母さんは6. Hawa. Kalau dia cakap mak sendiri, mak saya. O母さんもboleh sebenarnya, tapi haha wa 6歳です。60歳ですね。はい。60歳です。Okay, sekarang cerita pasal kyodai. Kyodai. なんでしょう。私の兄弟ははい。Berapa orang? 3です。3人です。はい。私の兄弟は3人です。私は1番目です。1番目ですか。はい。わかりました。はい、どうぞよろしく。よろしくお願いします。Okay. Sekarang nih saya nak bagi task. Minasan keluarkan kertas dengan pen. Cuba seorang kenalkan diri bahasa Jepun. Minasan cuba translate, fahamkan dalam bahasa Melayu. Lepas minasan explain. Kalau betul bermakna minasan faham. Okay, kita cuba. Siapa nak cuba? Anything? Dari Rizka? Anybody? Siapa nak cuba? Kejap. Minasan kena berani. Kejap. Amir Farid Sang, nak cuba? Amir Farid Sang, saya ada nama banyak ni. Hai. Okey, Amir Farid cuba ya. Amir Farid Sang cuba cakap dalam bahasa Jepun. Nanti yang lain take note, nanti siapa nak cuba translate beritahu saya. Okey. Amir Farid Sang, mulakan pada awal. Contoh macam ni, contoh macam Mina saya. Contoh Amir Farid dah cerita-cerita, saya explain. Okey, nama dia Farid. Dia berasal dari Melaka. Okey, dia kata dia ada 7 orang ahli keluarga, mak, ayah, abang 3 orang, kakak 2 dan dia. Okay, dia ada 5 orang adik-beradik, dia anak nombor 3. Macam tu, boleh ya? Okey, Farid sekarang cakap bahasa Jepun. Hai dozo, konnichiwa.
Yang ni ikut yang macam sensei bagi tahu ke apa tadi? Yang macam betul. Daripada awal lah. Silakan diri. Minasan, konnichiwa, hajime mashite. Boleh campur-campur dengan yang belajar sebelum ni. Oh bukan yang sensei kata dari Melaka tu, bukan lah. Saya yang betul lah. Boleh. Watashi wa maraka karakimashita. Okay. Maknanya kamu boleh campur daripada yang kita belajar pada first class. Kenalkan diri, everything. Okay, boleh. Hai dozo. Hai. Gambar kudasai. Hai. Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Semua orang take note ya. Okay. Watashi wa Ame desu. Watashi wa Kuala Lumpur wa kara kimashita. Hai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai. Watashi no kazoku wa 7人です。父と母と私と妹3人妹です。3人妹です。はい。はい。父の名前はモハンマドです。はい。父は55歳です。はい。母の名前はマスリナです。マスリナさんですね。はい。母は54歳です。まだ若いですね。はい。私の兄弟は5人です。私は一番目です。以上です。Hijau desu ka. Okey. Sekarang siapa nak cuba translatekan apa yang minasan dengar? Mari. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Sekejap. Okey. Okey, siapa nak cuba? Ayah, Zaidah-san, silakan. Okey. Boleh Zaidah, jumpa lagi Zaidah Sensei. Okey, siapa nak cuba? Siapa nak cuba explain apa yang kawan kita Amir Farid-san bagi tahu tadi? Ada siapa nak cuba? Sebelum tu, Amir Farid-san dulu dah pernah belajar bahasa Jepun ke sebelum ni? Ada sikit-sikit basic lah. Di mana? Belajar sendiri kat YouTube. Macam tu je. Bagus. Nampak you ada confident nak bercakap. Okey, siapa nak cuba explain? Jangan takut semua, boleh test. Ada siapa nak cuba? Minasan, semua takut ke ni? Cuba siapa nak cuba? Okey, silakan. Rafida Suriman. Hai. Ya, guna akaun mak saya. Oh, ya ke? Okey. Nama you apa? Nama apa? Fatih. Okey, Helmi-san tak apa boleh keluar. Okey, Fatih-san. Hai, dozo. Konnichiwa, watashi no namae Fatih desu. Okey, cuba explain apa yang Amir Farid-san cakap tadi. Watashi no kazoku wa bukan. Saya minta tolong you nak kata keluarga you boleh nanti dia. You explain apa yang Amir Farid cakap tadi. Boleh? Macam ni. Kepada mereka yang left awal, nanti jangan lupa ambil kehadiran semua dekat dalam Telegram. Boleh ya? Dalam Telegram ya? Okey. Teruskan. Farid Sang tadi dia cakap apa? Nama saya Ame desu. Nama saya Ame. Nama saya okey lagi? Saya ada 7, keluarga saya ada 7 orang. Okey, Cik Farid Sang ni kan ya, check betul tak betul? Okey, teruskan. Ayah saya, adik saya, mak saya. Okay, tak boleh teruskan. Tak ingat lah. Ayah awak faham apa lagi? Tak ingat. Okey, siapa lagi nak tolong? Siapa nak bantu Fatih ni? Minasan, siapa nak bantu explain apa yang Farid Sang cakap tadi? Dari mana, nama dia, berapa orang adik-beradik dia nombor berapa? Siapa boleh cakap? Siapa boleh tolong? Ada? Sensei, saya ulang sekali lagi boleh? Boleh, hai dozo. Bagi yang lain take note lah. Okey. Konnichiwa, minasan. Watashi wa Ame desu. Watashi wa Kuala Lumpur wa kara kimashita.
どうぞよろしくお願いします。はい。私は7人家族です。はい。父と母と3人妹です。父の名前はムハンマドです。はい。父は55歳です。はい。母の名前はマスリナです。母は54歳です。私は5人兄弟です。はい。私は一番上です。以上です。はい。Okey, siapa nak explain? Okey, sambil itu saya dah masukkan kehadiran ya. Okey, siapa nak explain? Siapa nak explain? Saya try, Sensei. Okey, boleh. Akina-san, hai dozo. Sikit lagi nak habis. Hai, nama Amir. Okey. Dia dekat Kuala Lumpur. Family ada 7 orang. Ayah, mak, 3 adik-beradik. Ayah nama Muhammad, umur 55. Mak, maaf tak sempat dengar nama. Umur 40 ke? Adik-beradik 4 and then anak pertama. Okey, Farisang, tolong sahkan betul tak? Umur mak 54 tahun. Maslina des. Maslina des ne. Okey. So, boleh. Tak apa. Okey, belajar tu bagus tu. Dia mana ada orang belajar terus pandai, betul tak? Dia perlahan-lahan. Saya pun tak sempurna. Masih banyak kekurangan. Okey, baiklah, sebelum berakhir, yang pertama, saya dah masukkan balik tadi dekat dalam chatting tadi, kehadiran ada 2 ya. Kehadiran yang wajib tu yang pendek, yang link dia pendek tu wajib. Yang panjang tu SPL KPM, itu special untuk cikgu, pensyarah, staff-staff KPM. Dia ada jam kredit, dikira ya. Okey, kita ulang balik sebelum kita berakhir pada awal, tengok balik pada awal ya. Okey, kosoa, kore, sore, are. Ingat ya, kore, sore, are. Okey, korewa pendes. Korewa pendewa arimasen. Korewa hondes. Kore ni ini. Macam kita lah, sama dengan bahasa Melayu. Jadi gunakan untuk benda yang dekat dengan pembicara. Objek tu ada dekat si pembicara, guna ini. Dia explain pada orang lain. Okay, kemudian sore. Sore ialah objek tu jauh pada pembicara tapi dekat dengan orang yang dia berbicara. Sorewa, dia itu. Itu ya, sorewa pendes. Sorewa pendewa arimasen. Sorewa hondes. Des tu biasa positif, dewa arimasen tidak betul ya, negatif. Okay, kemudian arewa kurumades. Okey, are ni dua-dua pembicara berada kat sini, objek tu jauh pada pembicara. Jauh, maknanya kita bercakap kat sini, objek tu jauh. Ya, are itu jauh ya. Arewa kurumades, itu kuruma, itu kereta. Arewa kuruma dewa arimasen, itu bukan kereta. Arewa jitensha desu. Jitensha desu. Okey. Ni kazoku, chichi, haha, ani, ane, watashi, imoto, ototo. Ini untuk our own family, kita punya family sendiri. Kalau orang lain, cici jadi oto-san, ha jadi oka-san, oni-san, maksudnya dia jadi panggilan untuk orang lain. Dan dia untuk panggilan untuk keluarga kita sendiri ya. Oni-san, one-san, watashi, imoto-to-san, ototo-san. Okay, kemudian yang ini perkataan-perkataan yang kita belajar hari ini. Boleh ya? Ingat ya, hanya hitori dengan futari saja special. Yang lain tambah nin. San nin, yon nin, go nin, roku nin, nana nin, hachi nin. Okay, kyodai. Dan ini cara bina ayat. Boleh ya? Hari ini mudah saja. Boleh. Kalau saya ajar tulisan, nanti semua terbeliak mata. Nanti tinggal 10 orang aja. Tulisan susah ya. Dan saya cuba ajar sikit lah onsegaku. Cara sebutan lah. Itu dalam ilmu onsegaku lah. Okey, sebab dulu saya belajar kat Jepun, saya ambil bidang ni ya. Saya ambil bidang linguistik bahasa Jepun. Linguistik dan sastra. Kalau dalam kelas onsegaku tu pembelajaran, apa kata onsegaku tu bahasa Melayu apa ya? Pembelajaran suara untuk bahasa tu kan. Dia nanti ada kalau sebut papi pu pepo, letak kertas macam mana bunyi angin tu keluar kat kerongkong, susah.
Baru dia ajar ya. Kalau kita sebut sakura, KU, U tu museong. Maknanya sebutan yang ada bunyi sikit. Sakura. Kalau tsunami macam mana. Tapi yang itu minasang tak perlu fikir. Tak payah fikir sampai ke tahap tu. Minasang fikir je, minasang faham sikit boleh cakap. Nanti lama-lama kita belajar, minasang akan faham grammar sendiri. Boleh ya? Okey, ada soalan. Saya buka soalan. Ada buka soalan minasang? Minasang, semua dah letih ke? Buka soalan semua. Ada soalan? Hai minasang, ada soalan? Tak ada sensei. Tak ada ya? Nai des. Arimasen, sebut arimasen. Tak ada. Arimasen. Sismo arimasen. Kalau bahasa biasa je, nai des. Okey, semua letih. Okay, saya doakan, ya Allah, moga Allah redha ke atas usaha kita untuk belajar bahasa. Dan moga Allah berkati puasa kita pada hari ini. Minasang selamat pergi ke bazar. Selamat memasak, selamat berehat. Hari ini Sarai Sensei mungkin akan buka puasa dekat tepi pantai Port Dickson. Tadi dah suruh isteri masak, kami nak buka puasa tepi pantai, pasang meja kerusi, camping, makan insya-Allah. Okey minasang, kalau tak ada soalan tu sahaja. Jangan lupa kehadiran, nanti saya letak dekat dalam. Okey, cuma nak beritahu ya, link kehadiran SPL KPM Sensei memang takkan letak dekat dalam grup Telegram sebab berbahaya ya, sebab takut orang tak jujur nanti dia klik. Sebab kelas yang pertama tu saya ingat saya yang masuk kelas saya tak sampai 300 orang. Tapi yang rekod kehadiran 500. Mana 500 tu? Tak nak macam tu kan? Jadi kepada mereka yang dah left awal tadi, saya akan tanya kat grup siapa yang left awal tolong PM saya akan bagi link. So link tadi minta tolong ya, jangan dedahkan ya. Jangan dedahkan ya. Okey, itu saja. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kurang daripada sensei sendiri. So, moga berjumpa lagi minggu depan. Nanti lama-lama kita belajar dapat. So, insyaAllah minggu depan saya akan kenalkan tajuk kata adjektif. Adjektif kata sifat. Sejuk, panas, suka, apa insyaAllah. Boleh semua? Okey. Kyo, sekali sama des. Arigatou gozaimasu. Mata raishu. Arigatou gozaimasu sensei. Arigatou gozaimasu sensei. Mata raishu. Minda, mata raishu. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Assalamualaikum. Nanti minggu depan ajak ramai-ramai lagi kawan-kawan masuk ya. Sebab saya buka kelas ni 205 orang. Hari ni sikit sangat. Minggu depan buka ada ramai. Harap sensei dapat share recording version tu. Nanti saya tanya kepada tuan punya ni ya, Dr. Fairuzah. Sebab saya pakai ini email sahabat saya Dr. Fairuzah sebab dia punya nanti saya tanya kalau dia boleh bagi, insyaAllah dia bagi biasanya. Boleh ya? Tapi dia kena tunggu lepas beberapa jam. Betul. Syamugam Sensei ni dia aktif ya. Dia mesej Sensei semalam. Sarai-san nak masuk kelas tertinggal. Okay, very good. Saya suka orang yang smart. Satu lagi, Syamugam Sensei, you bangsa India kan? Ya. Okey, saya nak bagi tahu. You bertuah sebab bahasa Jepun ni kawan saya India tahu, dia kata bahasa Jepun ni ada sikit persamaan dengan bahasa Tamil. I see. Jadi siapa orang India dia akan cepat tangkap. Contoh ya, Jepun cakap besok nak pergi sekolah bawa anak naik kereta kan. Kalau susunan Jepun, esok pagi saya bapa sama kereta naik kaki jalan sekolah pergi. Dia macam tu. Itu mengelurukan saya. Oh ya ke? Kawan saya kata dia cepat tangkap. Sebab bahasa Jepun ni kata kerja dia kat ujung. Contoh kita tanya orang Jepun, besok pergi sekolah tak? Esok saya pergi ke tak pergi? Kalau bahasa Melayu, besok pergi sekolah. Besok dia terus cakap kan, esok saya pergi. Betul tak? Mungkin I tak nak catch up sekarang, mungkin next time lah boleh. Mungkin. Satu lagi, kepada orang Cina pula, kepada orang bangsa Cina pula, bertuah belajar bahasa Jepun sebab kalau belajar tulisan, Cina cepat tangkap. Tulisan Jepun dengan Cina ada kemiripan. Orang Melayu macam saya dan Minasang lebih kurang. Orang Melayu macam saya dengan Minasang yang Melayu, kita mula pada kosong. Tapi seronoknya bahasa Jepun ni Minasang, kita syukur sebagai orang Malaysia, sebutan bahasa Melayu punya huruf dengan Jepun senang. Contoh kalau K, kakiku, keko, S, cuma ada sikit je lah, sashi, suseso. Tapi kalau Minasang belajar bahasa Korea dengan belajar bahasa Perancis ke apa, bunyi dia totally different kan. Contoh, B-O-N-J-O-U-R. Kalau kita sebut pada Melayu, bonjour kan.
tapi sebutannya bonjour kan. Maknanya totally different. Writing dengan apa cakap tak sama. Tapi bahasa Jepun tak. Kalau konnichiwa, K-O-N-N-I-C-H-I-W-A, arigato, sama bunyi. Itu kelebihan bahasa Jepun. Boleh nampak Cuma bahasa Jepun ni lecehnya, minasan kena tahu bunyi panjang, bunyi pendek. Tapi sebenarnya tak bagi efek sangat. Arigato, macam itulah, dia tak ada efek sangat. Dan ada bahasa Jepun yang recycle bunyinya seakan-akan mirip. Contoh, dan ada perkataan yang recycle. Contoh kami. Kami tu kertas. Kami juga rambut. Kami juga Tuhan. Faham tak? Hana. Hana juga hidung. Hana juga bunga. Tapi kalau tengok tulisan nampaklah. Sebab tulisan kanji tu yang membezakan maksudnya apa. Boleh ya? Dah habis semangat dah. Teruskan. Dia bahasa ni kita jangan makin lari. Kita makin dekat. Salah tak apa. Mula pada salah. Dulu saya mula-mula pergi, sorry siapa nak left boleh left. Ni saya cerita pengalaman lah. For the first time I pergi Cik Shamugam for the first time I dekat Tokyo, I belajar bahasa Jepun 3 bulan sahaja. 3 bulan di Malaysia. Lepas tu saya terus terbang ke Tokyo. Masa tu kemampuan bahasa Jepun saya tak banyak. Macam bila nak cakap Jepun, macam itik cakap dengan ayam. Kan? Masa tu very slow in my mind. Macam kita cakap Inggeris, kalau orang yang tak pandai bahasa Inggeris kan, nak cakap apa susun dalam kepala kan? Saya dari Kedah. I come from Kedah. Macam tu lah susun. Macam mana saya boleh jadi laju? Silakan Syazwani, silakan. Macam mana saya boleh jadi laju bahasa Jepun? Sebab saya beranikan diri, saya bercampur orang Jepun dan saya cari keluarga angkat. Bila musim panas, saya tak balik Malaysia, saya pergi rumah keluarga angkat, saya dulu rumah keluarga angkat, masa itulah saya bercakap dan bila masuk tahun 1 universiti tahun kedua, saya mohon permit, saya kerja part time. Saya kerja part time kat kedai kopi ni, kedai 24 hours, Cik Shamugam. Itulah pengalaman saya. Maksudnya you have to talk. Saya pun tak pandai sangat, boleh sikit. Kan? Alright. Okey ya, boleh ya? Okey, semua selamat berbuka puasa. Nanti kita borak-borak lagi. Okay, bye-bye. Thank you very much. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. See you. Saya jangan lupa bagi stop recording tu. Saya bagi nanti kalau dapat saya bagi dekat grup Telegram boleh ya? Dia kena stop recording selepas tamat sesi pengajaran. Nasib baik you ingatkan. Kalau tak, I terus tutupnya. Thank you. Bye-bye. Okay. Minasan. Stop dekat mana? Stop sini. Kalau tak stop dia hilang Kalau tak stop dia akan terus record lah. Selagi dalam tu ada orang. Ya, okay. Saya record Okay, stop. I click stop ni. Okay, stop record.